Assalamualaikum dan salam sejahtera dan juga salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Hafid Olsen dan ini Bicara Naratif untuk 14 Februari 2023 bermula sekarang dan kita akan terus membincangkan satu topik yang sangat penting seperti mana anda saksikan. Satu montaj pendek berkenaan dengan perkara berkenaan dengan skema ataupun penipuan secara dalam talian. Kalau mengikut rekod yang telah pun dikeluarkan oleh PDRM, sekurang lebihnya 1.73 bilion dicatatkan kerugian melibatkan penipuan secara dalam talian dalam pelbagai bahagian, sama ada dalam e-commerce ataupun e-dagang. Penipuan secara dalam talian yang kita panggil sebagai scammer ini ada love scam, Macau scam dan sebagainya. Dan apa yang memeranjatkan kita setiap kali kita melihat kepada laporan, ramai golongan profesional, dalam kata lain mungkin cerdik pandai ini ditipu, antaranya guru, profesor, pensyarah, ada juga pesara misalnya. Kenapa mereka ini sering menjadi mangsa dan kenapa perlu kita lihat di manakah loophole ataupun kekurangan yang berlaku, dan pentingnya untuk kita bercakap dalam soal NSRC ini ataupun National Scam Response Center ini yang telah pun diwujudkan pada 14 Oktober 2022 khusus untuk menangani penipuan secara dalam talian. Untuk kita bicara lanjut perkara ini, kita telah membawakan kepada anda di studio bersama saya Tuan SSC Victor Sanjos, Timbalan Pengarah Siasatan Jenayah Cyber dan Multimedia, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman. Apa khabar Tuan? Sihat. Baik, terima kasih. Ini satu topik penting kerana ramai lagi yang menjadi mangsa. Dilaporkan setakat sampai bulan 2 untuk tahun 2023 ini, masih lagi ada laporan dan juga berlaku peningkatan kepada mereka yang menjadi mangsa kepada penipuan ini. Tapi awal itu, kalau kita lihat di montaj pendek tadi berkenaan dengan NSRC, mungkin secara awal ini untuk kita berikan maklumat kepada penonton kita apa sebenarnya NSRC itu. Okey, yang pertama sekali salam mendamai, selamat malam Hafiz dan semua penonton yang sedang menonton pada ketika ini. NSRC ini adalah satu gabungan kepakaran agensi yang melibatkan NFCC ataupun National Financial Anti-Crime Center, PDRM, Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia atau MCMC, dan disertai dengan industri perbankan atau industri keuangan dan industri telekomunikasi. Serta baru-baru ini kita masukkan aset digital, yaitu yang menggunakan e-wallet. Jadi kita gemblingkan semua kepakaran agensi-agensi ini dalam satu roof, dalam satu tempat, supaya sekiranya ada maklumat-maklumat tentang scam ini, kita dapat proses maklumat-maklumat ini dengan cepat. Dan kita tempatkan di Bank Negara Malaysia. Inilah permulaan mengapa kita namakan dia sebagai National Scam Response Center. Pada dahulunya, center ini hanya ada di JSJK, yang kita kenali sebagai CCID Scam Response Center. Bergerak sendiri. Tetapi kita dapati bahawa ketidakupayaan untuk menangani menghalang duit-duit yang di scam ini sebenarnya. Jadi timbul idea untuk menggabungkan semua kepakaran ini dalam satu bumbung, dan syukur kerana yang telah pun beroperasi, yaitu kita start pada 12 hari bulan Oktober pada tahun lalu, dan sehinggalah sekarang. Setakat sehingga hari ini bagaimana NSRC ini? Panggilan.997 ataupun 997 nombor yang telah pun diberikan untuk digunakan untuk menghubungi NSRC ini. Sejak 14 Oktober 2022 sudah pun dilancarkan. Ini dia Pusat Respons Scam Kebangsaan ataupun NSRC. Hubungi talian 997. Tuan, kita tahu ada nombor 999, 997. Okey, kita melihat terus kepada 997. Saya melihat ia satu
seperti Tuan katakan tadi adalah Smart Strategic Partnership melibatkan pelbagai agensi kerajaan. Bagaimana 997 ini ataupun NSRC ini membantu kes penipuan? Bagaimana ia prosesnya? Okey, 997 itu sebenarnya adalah balas ihsan daripada MCMC kerana inilah nombor untuk langkah keselamatan sebenarnya. Jadi kita melihat bahawa skam ini juga merupakan satu isu-isu keselamatan. Kalau kita tengok bagaimana dia membantu, sebenarnya skam-skam ini akan berada di dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama telekomunikasi. Mesti ada telekomunikasi. Yeah. Kalau ada telekomunikasi tapi tidak ada akaun, skam itu tidak akan wujud. Kalau ada akaun tetapi tidak ada telekomunikasi pun tidak wujud. Jadi kedua-duanya bergabung. So kita ringkaskan dengan 997 ini untuk memudahkan orang ramai membuat panggilan. Jadi saya mengharapkan supaya orang ramai ini menggunakan 997 ini sebagai nombor keramat dalam hidup mereka sampai bila-bila. Ya kan? Bila ada berlakunya, katakanlah mereka kena scam. Dalam tempo 24 jam, cepat-cepat call 997. Ya kan? Sebab dengan memanggil 997 ini tadi atau 997 nanti, harapan kita boleh membuat sekatan-sekatan terhadap perjalanan keuangan. Selain daripada itu, kalau mereka terlambat untuk memanggil 997, katakanlah pada waktu sebelah malam. Karena ianya beroperasi 8 ke 8. Ya, andai katalah mereka tahu bahwa mereka kena scam pada pukul 10. Jadi cadangan kita atau SOP kita ialah masyarakat ataupun victim ini tadi, mangsa ini tadi, mesti menghubungi bank-bank mereka berkenaan. Sebab bank-bank ini 24 jam. Nah, jadi kadang-kadang bila mangsa menghubungi bank, pada esoknya bank akan memaklumkan kepada pusat ini juga. Okey, Tuan kata perlu menghubungi dalam tempoh 24 jam. Kenapa 24 jam itu? Adakah satu jeda waktu yang paling penting untuk pihak polis ataupun 997 ini dapatkan maklumat? Dalam pengalaman kita tentang skam ini, kurang 24 jam keberangkalian besar untuk kita sekat wang mangsa ini tadi daripada mengalir keluar pergi ke mule account 1, mule account 2, mule account 3 dan kemudian dikeluarkan di ATM. Keberangkalian besar kita ada harapan untuk recover. Tapi kalau lepas 24 jam selalunya akaun-akaun mangsa ini sudah jadi kosong. Jadi itu yang kita perlukan perhatian daripada semua mangsa supaya sentiasa berhati-hati, sentiasa peka dan sentiasa tahu tentang keuangan mereka. Okey. Itu kenapa perlunya dalam tempoh 24 jam perlu membuat laporan. Okey, kalau kita melihat kepada kes penipuan secara ramalan ini ataupun apa jua bentuk penipuan secara ramalan ini yang berlaku, orang kata dalam in a heartbeat, sangat cepat berlaku sekali mata. Kalaulah kata saya ditipu ketika ini dan saya perlu menghubungi 997, apa maklumat yang perlu sekurang-kurangnya mangsa ini perlu sediakan? Basic yang kita perlukan ini daripada mangsa apabila menghubungi 997 ataupun bank, ialah yang pertama sekali kejadian. Ya kan? Dan tempoh kejadian itu bila. Kemudian apa akaun mangsa yang terlibat dan ke mana duit ini dipindahkan. Kemudian maklumat-maklumat tentang media sosial. Contohnya nombor telefon, URL, WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Kerana maklumat-maklumat ini tadi nanti akan direkodkan dan diperlukan oleh pegawai penyiasat. Apabila dilaporkan sebenarnya kepada 997, sudah tentu pegawai-pegawai di sana akan memberi nasihat kepada para mangsa ini tadi untuk pada keesokannya ataupun secepat mungkin untuk membuat laporan polis bagi memudahkan pegawai polis komersial ini untuk menjalankan siasatan. Karena ini paling penting. Tuan menyebut dua parti dekat sini. Satu hubungi NSRC misalnya dan juga satu lagi hubungi pihak bank. Kalau saya sudah menghubungi pihak bank, adakah perlu saya untuk menghubungi NSRC sekali lagi atau cukup peringkat bank saja? Dalam SOP kita kalau mangsa ini dah menghubungi bank, tak perlu menghubungi NSRC kerana satu bumbung yang sama. Ya, sebab benda yang sama aja sebenarnya. Maklumat itu akan dipindahkan kepada NSRC. Demikian juga NSRC. Apabila Anda menghubungi NSRC, selalunya kita akan
bagi tahu supaya buat laporan polis dulu, ya kan? Dan menghubungi bank yang berkenaan untuk lain-lain tindakan. Ini yang paling penting. Ini yang paling krusial di dalam mana-mana pelaporan yang diterima. Dalam zaman teknologi ini, Tuan, Betul. perpindahan pergerakan maklumat, terutamanya uang ini sangat cepat. Tak terbatas. Tak terbatas. Kita lewat saja kosong, Inilah yang pengalaman kita dalam siasatan kes-kes melibatkan scam ini. Itu begitu pantas sekali dalam masa beberapa second saja sudah pun berlaku. Okey, kalau kita melihat juga dalam memandangkan talian ini masih lagi baru, dianggap masih lagi baru sejak Oktober tahun lalu. Penipuan yang dikategorikan bagaimana yang boleh disalurkan ataupun diletakkan untuk boleh kita hubungi 997 ini? Okey, sebenarnya ianya semuanya melibatkan penipuan atas talian ataupun penipuan dalam talian kita kata, iaitu penipuan keuangan dalam talian, misalnya kes-kes phone scam ataupun Macau scam, love scam, e-dagang ataupun e-commerce, job scam. Semuanya yang melibatkan online. Karena apabila melibatkan online sudah tentu scammer ni fokus dia duit saja sebenarnya. Dia tak fokus lain pun. Kan? Bagaimana mereka boleh memperdaya mangsa ini sehingga mereka dapat uang. Jadi uang kebanyakannya di dalam akaun. So kalau kita lewat memberi maklumat itu kepada pusat ini ataupun kepada pihak bank, percayalah cakap saya. Duit tapi hilang punya. Tapi kalau mangsa ini tadi memberikan respon yang cepat, kalau disedari, dan pihak center ini ataupun pihak bank dapat dimaklumkan lebih awal, sekurang-kurangnya kita boleh sekat duit itu yang berbaki daripada diambil terus. Okey, baik. Kalau kita mengikut kepada pengalaman Tuan dalam menjaga kes-kes cyber misalnya, kalau kita mengikut laporan media, ramai golongan profesional misalnya, ada yang profesor, ada yang pesara, ada yang guru, ada yang pelajar juga yang saya katakan sebagai golongan cerdik pandai ini menjadi mangsa. Adakah mereka ini ditarget ataupun targeted person ataupun orang yang disasarkan untuk dihubungi, atau panggilan ini diberikan secara rawak dan ikut nasib skamer tu? Dapat kalau tak dapat tak apa. Saya setuju bahawa sebenarnya mereka tidak bersasar. Tetapi dalam kes-kes yang lain itu bersasar. Yang tidak bersasar ini panggilan-panggilan melibatkan phone scam ataupun Macau scam. Sebab dari teknologi available yang sepatutnya teknologi ini untuk marketing sebenarnya. Jadi kita boleh setkan number, kemudian sistem ini akan membuat panggilan. Siapa yang angkat, kemudian menjawab, kemudian mengikut arahan-arahan yang diberikan oleh skema ini, maka keberangkalian besar dia akan menjadi mangsa. Tetapi ada juga yang mungkin daripada pencegahan jenayah kita, dia sudah mengetahui, dia tengok saja ini scam, ditutup. Yang ini tidak bersasar. Yang bersasar ini selalunya, contohnya peleburan. Ya kan? So dia akan sasarkan kepada mereka-mereka yang berduit. Memang dah kita ketahui. Dan dalam keseluruhan scam ini, yang kita paling risau ini adalah phone scam. Sebab suddenly datang kepada kita, suddenly datang kepada mangsa, suddenly datang kepada potential victim ini. Tetapi bagi kes-kes yang lain, seperti e-dagang, itu kita buat. Kita yang melakukan transaksi. Sepatutnya ada due diligence yang kita perlu buat. Misalnya peleburan. Bila kita melabur nih, kita kena buat due diligence. Contohnya love scam. Kita tahu bahwa love scam ini dia akan berlanjutan dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu tempoh waktu dia? Tempoh waktu dia. Tempoh kematangan dia apabila dia meminta uang. Jadi selalu kadang-kadang dalam taklimat, saya selalu memberi nasihat bahwa tidak salah bercinta nih sebenarnya. Ya kan? So, kalau saya kata jangan bercinta, nanti ramai yang marah pula. Ya kan? So, ramai juga yang bercinta di internet nih, berjaya ke akhir hayat. Jadi apabila scam meminta aja uang, you break the communication. Putus terus. Secara joke-nya find another lover lah. Kan? Jadi maksudnya ada yang bersasar, ada yang tidak bersasar. Tapi yang kita paling risau ini phone scam lah, sebab
dia melibatkan kerugian yang begitu besar sebenarnya. Kalau berdasarkan kepada data-data kita lah. Yep. Tadi kita paparkan dekat ramai di Kaca TV, ada love scam, ada Macau scam, ada phishing, ada bisnes jenayah e-dagang. Antara yang dinyatakan ini dalam kategori mana yang paling tinggi sekali? Paling tinggi ini adalah e-dagang. E-dagang. E-dagang ini pembelian secara online ini karena dalam tempo kita dalam MCO yang lalu galakan-galakan untuk berniaga, untuk berinteraksi, untuk membeli barang secara online ini begitu tinggi. Dan peluang-peluang ini barangkali mungkin diambil peluang oleh skema yang secara kecil-kecilan dan secara besar-besaran untuk menipu. Jadi kalau kita tengok graf dia meningkat. Yang nomor 2 ini Macau scam. Macau scam pun meningkat dan begitu tinggi. Sementara yang lain-lain itu adalah rendah karena ada tempo peluang untuk mangsa ini menyadari sebenarnya sama ada dia continue atau tidak, kan? Tapi dari segi keseluruhannya masih lagi melibatkan kerugian lah kepada individu. Itu antara yang paling tinggi yang dinyatakan. Bukan sahaja love scam yang dinyatakan, juga melibatkan e-dagang kerana pembelian ataupun transaksi secara dalam talian semakin aktif apabila semakin baik. Itu ada kes di mana ada orang beli telefon dapat lesung batu. Setakat ini tiada telefon yang seberat lesung batu setakat ini. Itu antara kes yang berlaku yang mungkin kelakar bunyi, tapi ianya tetap berlaku sebenarnya, perlu beri perhatian. Dan kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini untuk lanjutkan perbincangan dalam Bicara Naratif. Apa hal kita ni? Kejamaan biasa turun. Syuk. Buatnya nanti dia record video kau marah-marah. Lepas tu dia viral kan. Lepas tu nanti orang kata kau ni macam something jalanan. Macam mana? Tak boleh, Baan. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti. Apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya, Baan. Kesian tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia orang. Tugas kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau Abang cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Ancaman dan serangan cyber berupaya menyebabkan berlakunya pelbagai insiden, antaranya ketirasan data, kecurian maklumat peribadi, pencerobohan, penggodaman, penipuan dalam talian serta skam, buli cyber dan sebagainya. Insiden sebegini berlaku disebabkan penggunaan teknologi dan internet yang tidak selamat, tanpa amalan terbaik yang sewajarnya. Justru, isu keselamatan cyber perlu diberi perhatian oleh semua pihak termasuk individu pengguna internet. Sempena sambutan Hari Keselamatan Internet 2023, saya menggesa semua pengguna internet untuk sentiasa berwaspada dan berhati-hati ketika berada di alam cyber sewaktu menggunakan internet, media sosial dan lain-lain aplikasi. Gunalah kemudahan teknologi ini dengan positif, berhemah dan penuh tanggungjawab bagi mewujudkan komuniti cyber madani. Selamat Hari Keselamatan Internet 2023. Sentiasa bijak, sentiasa selamat, bersama-sama ke arah kesejahteraan cyber.
Baik, bertemu kembali dalam Bicara Naratif NSRC. Apa peranan anda? Apa peranan kita? Saya bukan tanya kepada anda juga. Saya juga tanya kepada diri saya. Bagaimana peranan kita berkenaan dengan wujudnya satu talian 997 ini untuk anda hubungi. Banyak dalam blok pertama kita bincangkan bentuk penipuan antara yang perlu diberi perhatian. Dan Tuan tadi ada menyebut soal kalau sudah melaporkan kepada pihak bank, tidak lagi perlu melaporkan kepada NSRC. Apa pula kalau kita melaporkan kes penipuan terus saja ke balai polis, beri report dan sebagainya, perlu atau tidak untuk kita menghubungi NSRC itu? Okey, sebab yang paling penting ini ialah wang. Okey. Jadi walaupun ada di antara mangsa-mangsa yang terus pergi ke balai polis tidak menjadi masalah, tetapi seelok-eloknya menghubungi 997 untuk memaklumkan kes mereka supaya tim di sana itu boleh membuat jejakan kawangan dan juga lain-lain tindakan yang paling penting. Yang paling utama ialah menjejak kawangan sebenarnya. Kan sama ada kita berjaya menjejak, kita berjaya menyakat separuh daripada penggeliran wang itu atau tidak bergantung kepada maklumat dan masa yang diberikan oleh pengaduh. Jadi tidaklah menjadi masalah. Ya, dia pertama menghubungi bank dahulu, sudah tentu bank akan memberi nasihat kepada para pengadu ini untuk membuat laporan polis, untuk menzahirkannya, supaya satu jalan siasatan yang lengkap itu dijalankan. Demikian juga di 997. Kalau dah menghubungi 997, kita akan nasihatkannya untuk membuat laporan polis. Tindakan-tindakan itulah. Okey, ini soalan yang antara saya rasa paling popular ditanyakan berkenaan dengan boleh tak saya dapatkan duit balik, kerana kita ingin tahu juga dalam soal kadar kejayaan apabila seseorang itu melakukan ataupun membuat laporan soal penipuan yang sudah mereka terkena. Apa jangkaan mereka selepas melaporkan kepada NSRC dalam tempoh berapa lama? Adakah kemungkinan duit itu akan dapat sepenuhnya atau mungkin separuh, atau apa jawapannya? Okey, daripada pengalaman-pengalaman kita, mana yang melapor cepat, kemudian tindakan cepat yang diambil oleh pusat ini, dan jika sekiranya ada wang, keberangkalian besar untuk mereka mendapat kembali itu ada. Tetapi kalau lewat, sudah tentu tidak ada lah. Selalunya harapan-harapan mangsa ini apabila dia membuat laporan, dia membuat laporan kepada bank ataupun kepada 997 tadi, dalam mindset mereka ialah nak kembalikan wang. Kita percaya bahawa kita ini manusia biasa. Kan? Wang yang kita telah cari daripada pagi sehingga ke petang tiba-tiba hilang. Betul. Jadi harapan dia ialah kalau ada senter ini dapat memulangkan wang. Jadi dalam isu ini sebenarnya ada perkara-perkara yang telah pun kita berjaya, tetapi saya tidak mempunyai data, sebab ini benda yang paling sensitif dalam segala-gala hal, kerana yang melibatkan wang, ya kan? Jadi kita tidak mau bahawa kes-kes yang 2-3 bulan dalam pandangan dia, pendapat dia, apabila menghubungi 997 ini, mereka boleh kembalikan wang. Jadi kita tidak mau mindset begitu. Kita punya ini ialah dalam tempoh yang singkat. Kalau saya melihat kepada trend penipuan ataupun kejadian skema ini, seolah-olah akan ada satu peak season ataupun musim. Misalnya ketika mana kerajaan memberi bantuan tunai ataupun secara dalam talian, misalnya sebelum ini, akan ada kita terima panggilan sekian-sekian untuk klik untuk dapatkan bantuan. Adakah ketika itu peak seasonnya untuk berlaku skema, atau ada sepanjang musim memang akan ada? Dalam kes-kes tertentu, ianya bergantung kepada sebagaimana yang disebutkan tadi. Kadang-kadang peak season, kadang-kadang ada bantuan dan sebagainya. Sebab skema ini mencari peluang. Bila ada ruang dan peluang, itulah yang dia akan ambil. Dan kadang-kala para kita nih, mangsa ini, kadang-kadang kita memberi ruang dan peluang juga. Kan? Jadi dalam situasi di mana ada peluang, sudah tentu skema akan berada di sana. Kan? Itu sebabnya dalam kempen-kempen yang lalu kita telah menjenamakan memberi kata kunci itu be smart, stay alert. Mana kita bertindak bijak dan sentiasa berhati-hati dalam apapun keadaan. Tapi kadang-kadang kita faham kita ini manusia, kadang-kadang kita terlupa. Kan? Ingat,
kita ingat, rupanya pula kita tidak ingat. Ingat, kita sudah tahu, rupanya pula kita tidak tahu. Jadi skema ini sentiasa mencari peluang dan ruang, terutamanya dalam perjalanan teknologi yang begitu canggih, begitu cepat, dan aplikasi-aplikasi yang ditawarkan oleh dunia cyber kepada dunia manusia ini ataupun kita ini, kadang-kadang kita alfa, kadang leka, ya kan? Padahal skema itu tengah menunggu pun. Tunggu ya, hantar pancing untuk tangkap je. Okey, be smart, stay alert itu satu moto yang digunakan untuk kita kempen dalam soal skema ni. Betul, kita dah be smart, stay alert katanya, tapi ada juga yang berkongsikan bahawa dalam jam 2-3 pagi ketika mereka sedang tidur, transaksi berlaku ketika itu. Tak ada apa-apa terima mesej ataupun pesanan apa-apa pun. Dalam kes macam ini, bagaimana skamer ini ataupun pihak yang melakukan penipuan ini boleh melakukan ketika mana kita tidak menggunakan aplikasi berkenaan, masih lagi boleh berlaku transaksi yang tanpa kita sedar ini? Daripada pengalaman-pengalaman kita, ini kita panggil phishing ataupun phishing. Ada juga yang menyebut app scam, di mana aplikasi-aplikasi yang terdapat di internet ini kadang-kadang kita tidak verify siapa yang verify kan. Jadi sebenarnya apabila kita download apps ini tadi, kalau dulu menggunakan OTP kan, dengan OTP sekalipun diambil alih. Jadi mangsa hanya sedar apabila uang hilang. Jadi apabila dalam siasatan polis dan kita dapatkan handphone mangsa, kita buat analisis, kita dapati bahawa apps phishing ni tadi untuk mendapatkan maklumat-maklumat ini tadi telah pun diinstal, dan secara otomatis apabila mangsa-mangsa ini memasukkan maklumat-maklumat perbankan mereka, data-data mereka, data-data ini akan sampai kepada skema. Jadi lumayanlah skema untuk membuat transaksi. Namun demikian perkara-perkara itu kita from time to time untuk kita announcekan, dan sistem keselamatan yang diberikan oleh bank sekarang pun ke arah yang lebih maintain, yang lebih selamat. Semakin ketat. Semakin ketat. Mungkin ada di antara pelanggan-pelanggan yang merasa tidak begitu selesa dengan tidak lagi mesra pelanggan. Dia kata tidak lagi mesra pelanggan. Tetapi yang paling penting ialah duit Anda, duit saya, duit kamu ini selamat. Okey. Ya kan? Okey, kalau kita menyentuh kembali soal scam dalam kategori e-dagang. Saya faham bahawa banyak aplikasi e-dagang ini memudahkan urusan kita semua kerana kita boleh memasukkan nombor kad untuk pembayaran yang one click saja. Satu sentuh saja dah boleh terus bayar. Tak perlu lagi login apps tertentu untuk bayar. Adakah cara ini yang memberi ruang kepada skamer untuk mendapatkan data perbankan kita sekiranya kita masukkan nombor kad, nombor CCV sebagainya, atau tak payah letak langsung sebenarnya perkara berkenaan? Perkara ini begitu subjektif kerana kalau saya mengatakan jangan letak, nanti ada orang marah. Betul. Kalau saya kata letak, nanti ada orang juga marah. Ya kan? Jadi terpulang bagaimana kita mengawal, memperhalusi perjalanan maklumat-maklumat kita sendiri. Jadi untuk menambahkan maklumat ini kita membuat pembacaan. Jadi saya suka kalau saya mencadangkan kepada semua penonton supaya melayari scam alert kita di FB, sebab apapun MO yang terbaru kita akan letakkan di dalam scam alert ini tadi. Be smart, stay alert yang dikatakan. Baik, ada satu persoalan penting juga. Ini saya gantung dulu satu persoalan ini kerana pihak PDRM dan juga pihak berkuasa juga mengatakan bahawa sekiranya anda menerima panggilan yang mencurigakan, terus tamatkan panggilan. Kenapa perlu teruskan tamatkan panggilan? Itu yang saya akan tanyakan kepada Tuan berada di studio hari ini untuk kita bercakap soal lanjut dalam soal skema ataupun NSRC ini, apa peranan kita semua. Kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Ini bagus, ini adalah satu usaha kerajaan yang patut kita hargai dan kita banggakanlah bagi membantu rakyat kita yang agak susah sekarang tu. Ini agak economical untuk customer kita lah. Untuk saya rasa kita kena support lah sebab
pada masa sekarang ni kan dengan ekonomi yang tak menentu. Jadi program macam ni yang dapat mengurangkan beban. Bagi saya benda ni patut digalakkan sebab dia boleh membantu banyak lagi golongan yang yang tak berkemampuan lah. Ataupun orang-orang yang macam maksudnya lagi memerlukan macam ni. Sebab dia satu set balus sangat. Ada air, ada nasi, ada lauk dengan sayur sekali. Selamat Malam Malaysia adalah program bual bicara santai yang membawakan isu-isu semasa. Bendera semerah padi. Oh, semangat kita malam ini ya. Tuan ke program lebih pada ingin tahu. Perjalanan muzik kami tu ada berbagai watak. Ada elemen tradisional dengan moden. Prosesnya kita ajar. Nak buka mata semua orang tentang itu. Selamat Malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi. Jadi jangan lupa saksikan saya Double N Nadir Nordin dalam Selamat Malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi. Kementerian Kewangan dengan Sarawak dan Sabah berbeza pandangan berhubung kait dengan perkara 112D iaitu peruntukan khas kepada negeri Sabah dan Sarawak. Yang dulunya asal hanya kita menerima 16 juta setahun. Sepatutnya direview setiap 5 tahun. Sabah menerima lebih kurang 26 dan akhirnya Perdana Menteri memutuskan okey, kita putuskan sesuatu jumlah yang telah diputuskan dan dah diumumkan. Termasuklah technical agency Sabah Sarawak boleh melaksanakan projek di bawah 50 juta. Terus diserahkan pada negeri untuk laksanakan. Kalau tidak dulu akan dilaksanakan di peringkat persekutuan. Bila katakan dilaksanakan itu maksud dari segi tender prosesnya, dari segi desainnya, dari segi perolehannya semua dilaksanakan di Semenanjung. Barulah diserahkan pada JKA Sabah ataupun Sarawak hanya sebagai superintending officer. Tapi sekarang ni the whole prosesnya akan dilaksanakan di Sabah dan Sarawak dan diharapkan ini dapat mempercepatkan proses pelaksanaan projek. Baik, bertemu kembali masih lagi bersama dengan Tuan SCC Victor Sanjos, Timbalan Pengarah Siasatan Jenayah Cyber dan Multimedia Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman bercakap berkenaan dengan NSRC, apa peranan kita semua. Dan Tuan, tadi saya ada ajukan satu persoalan berkenaan dengan panggilan yang kita terima itu perlu ditamatkan serta-merta. Tapi ada juga ramai pihak, saya tengok sekarang, misalnya di TikTok, saya banyak lihat, ramai yang menerima panggilan skamer, mereka rakam dan kenakan balik skema itu. Maksudnya dia biarkan conversation itu berlangsung. Dalam tempoh itu, adakah ada ample time tertentu untuk skema itu mendapatkan data kita melalui perbualan yang kita tengah berlangsung ni? Daripada kes-kes yang kita handle, sebenarnya tidak ada data-data pun yang tidak boleh di-encrypt. Tidak boleh. Mereka tidak akan dapat data-data itu kerana sebenarnya data-data mangsa ni dia ada dah. Cuma dia nak gunakan untuk mempengaruhi, untuk menyatakan kepada mangsa bahawa apa yang dinyatakan itu adalah betul. Misal kata dia menyamar sebagai lembaga dalam negeri. Jadi apabila kita sebut lembaga dalam negeri dan dia minta nombor kad pengenalan kita dan dia menyatakan bahawa nama kita ini, alamat kita ini, semuanya betul. Yep. Jadi bagi mangsa itu betul. Tapi apa yang disebutkan tadi itu keberengkelan untuk mendapatkan data-data itu tidak ada. Okey. Kalau antara yang menarik perhatian kita juga, kalau kita melihat pengalaman Tuan juga dalam bidang ini, ramai yang melaporkan dan juga ramai yang menyatakan alasan tertentu. Sebab kadang-kadang ada yang menerima panggilan ini tunggakan cukai misalnya. Ada yang dikatakan ada saman di Sabah sedangkan Sabah pun tak sampai lagi. Kenapa ada saman di sana misalnya? Ada juga yang mengatakan bahawa mereka seakan-akan disantau. Adakah itu perkara yang memang ada di Pukau, bukan santau, Pukau yang berlaku ketika panggilan dia berlangsung? Sejak dahulu lagi timbulnya skem-skem ini sampai sekarang saya dengan beberapa pegawai saya sebenarnya ingin melihat
bagaimana Pukau dalam teknologi ini. Okey. Tapi sampai sekarang saya tidak dapat jawaban. Karena para pengadu ini ataupun para victim ini tadi, mangsa ini, apabila kita tanya, dia kata dia seolah-olah di Pukau. Tapi dalam keadaan yang mana? Jadi bila kita tengok keseluruhan skrip ini, sebenarnya dia dikontrol daripada telefon. Perkara-perkara yang dinyatakan oleh scammer ini kepada mangsa ialah ini siasatan sulit. Okey. Anda tidak boleh maklum kepada suami anda atau isteri anda atau keluarga anda dan sebagainya. Kita anda saja yang tahu. Kan? Jadi rakyat Malaysia ini very obedient. Kita ini masyarakat yang penyayang. Kita mengikuti segala apa yang diberitahu. Ialah maklumlah dia menyamar sebagai pegawai polis, sebagai lembaga dalam negeri dan sebagainya. Ya kan? Jadi inilah yang sebenarnya membawa kepada mangsa ini sehingga apa yang diarah oleh skema ini dia turuti. Tapi dalam Pukau ini sampai sekarang saya tidak jumpa pun dia punya suasana. Dia lebih kepada panik lah. Lebih kepada cemas panik. lah. Lebih kepada cemas, lebih kepada panik, dan kita selalu memberi nasihat sebenarnya. Dalam taklimat-taklimat, dalam syarahan-syarahan, ceramah-ceramah kita kata apabila sesuatu benda yang kita terima berkongsilah dengan pasangan. Kalau tidak ada pasangan, berkongsilah dengan ibu bapa. Kalau tidak ada ibu bapa, ketika itu berkongsilah dengan teman-teman. Ya kan? Bertanyakan, betulkah ada ini dan sebagainya. Yang paling penting kalau kes-kes melibatkan Macau scam nih, bila dia sebut kawangan saja, tutup. Karena ini adalah tips-tips tentang bagaimana kita mengelak supaya tidak kena scam atau kena tipu. Okey. Mana-mana perkara apabila dia menyebut tentang kawangan, menyebut tentang duit, menyebut tentang akaun, ya boleh kata itu 90% adalah scam. Jadi hari ini saya bagi tips kepada kepada orang ramai yang yang menonton supaya dalam conversation, dalam perbualan mana-mana bila menyebut perkara-perkara yang saya sebutkan tadi tentang kawangan, itu scam. Melainkan isteri kita minta uang lah, itu bukan scam. Ya kan? Tapi saya kena marah pula. Itu scam secara halus. Okey, kalau tuan kata dikawal ataupun kontrol itu, kita ingin faham juga. Sebab pihak polis juga pernah menyerbu pusat scam ini. Katanya sekarang juga mereka sudah pun berevolusi. Mereka dismantle satu tempat. Mungkin kita boleh berikan bayangan bagaimana sebenarnya mereka ini beroperasi dan sangat sistematik untuk mempengaruhi mangsa sebenarnya. Memang dia buat secara sistematik. Sebab saya percaya dulunya apabila kita membuat tangkapan dan sebagainya, dia dalam satu tempat. Tapi sekarang ini peranan setiap kumpulan ini telah pun dipisah-pisahkan, dan setiap kumpulan ini tidak berkenalan, tidak mengenali di antara satu kumpulan dengan kumpulan yang hanya dia punya ketua saja. Jadi dalam keadaan begini sebenarnya dia very organized, ya kan? Sehingga mana mangsa terpedaya. Yang paling penting bagi mereka ini ialah bagaimana nak confidentkan kepada mangsa. Tapi kalau saya percayalah bahwa kalau dia tidak dapat mangsa ini, ada next mangsa lagi, the next mangsa lagi. Sebab kita ini ramai kan, boleh dicapai melalui teknologi yang canggih ini. Kalau zaman dulu sebelum ada internet, sebelum ada telepon, penipuan ini adalah penipuan tradisi. Kita kena berjumpa dengan orang, kita kena tunjuk muka kita tunjuk muka garangka, muka sedih untuk kita memperdaya dia. Itu yang dikata menipu tadi, untuk mendapatkan kawangan bagi mangsa ini. Tapi sekarang tidak perlu, karena teknologi ini telah pun membantu. Dan kadang-kadang saya pun tidak faham mengapa masyarakat kita percaya benar maklumat-maklumat yang tidak disahkan atau dia tak sahkan. Kalau dulu ada orang datang ke rumah kita cek, saya polis. Walaupun dia pakai uniform, kita kadang kata, cek boleh tunjukkan cek punya kad, dia akan tunjuk, kan? Ataupun mungkin datang daripada TNB, datang ke rumah kita. Dan kita tanya, cek siapa? Saya daripada TNB. Boleh cek
tunjukkan. Kenapa kita tidak boleh menunjukkan benda-benda perkara ini yang asas di dalam online? Kan sekurang-kurangnya kita bertanya, kita tanya dia dan sebagainya. Sebab ada di antara mangsa-mangsa ini mendapat panggilan pada waktu bukan time kerja, bukan waktu pejabat. Bila dia tanya, sebab kadang-kadang di negeri-negeri kita ini mempunyai waktu-waktu kerja yang berbeza. Ada yang sampai hari Sabtu, ada yang Jumaat dan Sabtu bercuti, tapi hari Minggu bekerja. Jadi kadang-kadang mungkin masyarakat confused, kan? Kalau dia kata, Cik, ini daripada dalam bagasi dalam negeri. Tapi hari itu hari Ahad. Dia kata, Cik, ini panggilan daripada Kedah. Sebab Kedah pada hari itu ialah bekerja. Jadi dipercayalah. Dalam kes ni kita tak boleh tabayun dan juga husnuzon dalam kes ni. Kita kena peka dengan penipuan yang berlaku. Baik, walaupun kita bercakap dalam soal NSRC, apa peranan kita, sebelum kita melaporkan itu, kita ada, saya tahu pihak PDRM juga ada membangunkan aplikasi Semak Mule misalnya. Apa setidak-tidaknya rakyat terbanyak ini perlu dilakukan dan bagaimana sebenarnya kita boleh menyemak terlebih dahulu sebelum kita terperangkap dalam jerat yang ada dekat depan kita ni? Okey, Semak Mule ni kita bina pada tahun 2017 lagi. Jadi pendapat kita, kenapa kita tidak boleh berkongsi maklumat, berkongsi data kepada masyarakat? Kan? Jadi kita memikirkan bahawa sudah sampai masa PDRM kena berkongsi maklumat dengan rakyat. Kerana tanggungjawab pencegahan ini bukan PDRM saja, tetapi ini shared responsibility ataupun tanggungjawab bersama dalam dalam pencegahan. Jadi maklumat yang kita bagi ini ialah maklumat tentang nombor telefon, maklumat tentang akaun. Di awal-awal tadi saya ada menyatakan bahawa dalam skema ini melibatkan dua benda. Satu telekomunikasi, perhubungan, satu lagi uang ataupun akaun tadi kan. Jadi sekurang-kurangnya dengan maklumat ini yang kita pamerkan kepada masyarakat, dan saya sebenarnya amat menyuruh kepada rakyat kita supaya setiap kali membuat transaksi yang kita ragui, kita membuat pindahan atau bayaran kepada seseorang yang pertama, minta tolonglah sangat supaya pergi kepada Semak Mule ini tadi, cek sama ada rekod ke tiada rekod. No wonder ramai yang mungkin yang kerugian kecil-kecil ini tak sanggup pergi buat laporan polis. Tapi saya galakkan kerana maklumat-maklumat ini juga kita perlukan untuk kita developkan data ini. Dan untuk makluman para penonton semua, sharing data ini yang kita bagi hanya berlaku di Malaysia. Di negara lain tidak ada. Jadi dalam mana-mana conference pun sebenarnya saya selalu menggalakkan kepada members country yang ada dalam conference itu supaya kita sama-sama sharing. Kita kena transparent benda-benda yang boleh mengekang skema ini berlaku. Itulah sebenarnya yang kita harapkan supaya masyarakat lebih peka, jangan kelang kabut, jangan terburu-buru. Buat semakan dahulu, baru kita komit tentang apa-apa transaksi. Kalau saya tanyakan, dalam rekod Tuan, kes kerugian yang paling tinggi pernah direkodkan berapa? Kes yang paling tinggi ini ialah setakat ini untuk kes Macau Scam saja 21 juta. 21 juta? 21 juta. Jadi kalau dulu jumlah-jumlah juta-juta ini jarang kita dengar. Karena penipuan secara bersemuka ni kan. Tetapi secara online ni sekarang berjuta-juta. 1 juta itu satu jumlah yang besar. Dan saya pernah juga menemuan pihak polis sebelum ini. Katanya dalam laporan media mungkin ada jumlah yang besar dilaporkan. Ada juga sebenarnya yang kes RM20, RM25 misalnya. Itu juga ada yang melaporkan atau mereka sebenarnya tak perasan duit itu hilang? Ada yang perasan, komplain, kemudian kita nasihatkan supaya buat laporan polis, supaya kita boleh dapatkan maklumat-maklumat ini. Walaupun jumlah yang kecil? Walaupun jumlah yang kecil, karena walaupun jumlah yang kecil, tapi yang paling penting itu maklumat tadi. Sebab kita tidak mau orang lain pun ditipu. Kalau ada maklumat, contohnya Mule account tadi, kita masukkan di dalam Semak Mule database, ada terpapar di sana, ada laporan polis, sekurang-kurangnya
orang yang kedua atau ketiga dan keempat itu boleh melihat dan boleh diselamatkan daripada menjadi mangsa pada ketika itu. Jadi harapan saya supaya kita akan perbaiki. Pada mulanya semak miul ini hanya dalam bahasa Melayu saja. Jadi ada juga permintaan-permintaan daripada luar negara. Kata why not you transit dalam bahasa Inggris, kita kata nanti kita akan buat. Sebab tumpuan kita ini ialah masyarakat kita dahulu. Peringkat domestik lebih dulu lah. Peringkat domestik. Peringkat setempat terlebih dahulu. Itu antara aplikasi yang anda boleh gunakan untuk mendapatkan maklumat. Dan kita akan bercakap dalam soal ini juga berkenaan dengan Smart Strategic Partnership yang kita akan bincangkan dan kita akan paparkan kepada anda. Ini dia semak miul yang anda boleh lakukan semakan sekiranya anda menerima panggilan ataupun nombor-nombor yang diragui, kerana sekiranya anda masukkan data serta nombor yang mencurigakan itu akan keluar maklumat sekiranya mereka ini juga pernah dilaporkan sebelum ini. Ini website yang anda boleh lawati untuk melakukan semak miul. Baik, selepas ini kita akan bercakap dalam soal Smart Strategic Partnership di bawah NSRC ini, bagaimana setiap agensi ini berfungsi untuk membanteras jenayah penipuan secara dalam talian ini. Kembali selepas ini. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Kita insya-Allah akan menghindari isu-isu yang boleh merenggangkan dan meretakkan hubungan, kerana saya mahu hubungan Malaysia-Indonesia itu agak kategorinya special. Jadi soal TKI ini yang mengguris perasaan ramai rakyat Indonesia, bukan saja pemerintah. Penyelesaiannya harus lebih menyeluruh untuk memastikan kerja-kerja agensi pekerja ini harus hanya sekadar facilitate dan permudahkan dan tidak hanya mengambil keuntungan berlebihan untuk menekan pekerja di peringkat bawahan. Dan oleh demikian, soal digitalization unit ini sangat penting kerana ia dengan sendirinya akan mengurangkan karenah birokrasi dan keperluan menggunakan terlalu ramai agen. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Anak yang tidak mendapat cukup makanan berkhasiat berisiko mengalami masalah berat badan, susut serta bantut. Kurang zat makanan akan menyebabkan anak kita kelihatan kecil dan rendah berbanding rakan sebaya, sering sakit, tidak aktif, bermasalah dalam pembelajaran, tidak produktif, kurang keyakinan diri dan berisiko kepada masalah penyakit lain. Jadi, pastikan anak kita mendapat makanan yang berkhasiat agar mereka membesar dengan sihat, kuat, bijak dan aktif. Jom jadi anak Malaysia yang tinggi, sihat selamanya. Baik, memasuki ruang terakhir untuk kita merumuskan dan juga mengakhiri perbincangan NSRC ini, apa peranan kita semua, dan apa yang dinyatakan oleh Tuan Victor tadi berkenaan dengan Smart Strategic Partnership di dalam NSRC ini. Ada NFCC, ada PDRM, ada Bank Negara Malaysia, ada MCMC dan juga ada beberapa lagi yang lain diletakkan di bawah satu bumbung yang sama untuk semata-mata membanteras. Dalam soal ini juga, kita ingin melihat apa peranan setiap agensi yang ada ini untuk memainkan peranan mereka. Okey,
dari segi peranan memang setiap agensi ini mempunyai kepakaran masing-masing kan. Jadi macam NFCC ini dia membuat analisis bersama dengan terhadap data-data dan maklumat yang kita dapat, kemudian menjelaskan semua tindakan-tindakan penguatkuasaan, kemudian menjelaskan pengurusan aset sitaan jika ada, kan? Sebab akhirnya kita akan sita nanti. Kemudian dari segi PDRM ini ialah untuk menerima laporan polis. Sebab kalau tidak ada laporan polis, bagaimana pegawai-pegawai penyiasat untuk melaksanakan siasatan, kan? Kemudian menjalankan siasatan di predicate offense dan juga di AMLA. Sebab kalau kes-kes yang mana kerugiannya besar dan duit itu masih lagi ada, kita perlu buka AMLA untuk kita merampas dan juga menyita uang-uang tersebut. Dan PDRM juga sebagai mengetahui untuk operasi-operasi bersepadu lah. Dari segi Bank Negara Malaysia ini ialah untuk menyalurkan maklumat segera kepada institusi-institusi perbankan, karena dia adalah regulator, dia adalah pengawal kepada bank-bank, kan? So dia yang akan organize lah. So, sementara MCMC menyelaraskan semua maklumat-maklumat yang berkaitan dengan telco. Jadi kalaulah katakanlah nombor-nombor ini digunakan oleh skema, dan mungkin kita boleh sekat, kita boleh blok dan sebagainya. Dan pada masa yang sama juga untuk semuanya bergabung untuk mendapatkan satu tindakan bersepadu. Ini yang paling penting sebenarnya. Karena setiap agensi ini mempunyai kepakaran masing-masing. Dan ya ini akan dibantu oleh industri-industri lah. Terutama daripada industri perbankan ataupun institusi keuangan. Setakat ini penyertaan daripada industri keuangan ini sungguh menggalakkan. Sebab mereka lah sebenarnya aset kita yang boleh membantu kita, yang boleh membantu mangsa-mangsa ini untuk dari segi tracing tadi. Kemudian dari segi telco ini tadi ialah nomor-nomor telefon digunakan, kan. Jadi ini pun industri yang paling penting untuk membantu kita sama-sama dalam satu grup. Bergantung satu sama lain. Ya. Kita tidak boleh lari daripada ini sebenarnya. Sebab kalau dulu kita masing-masing mau ambil tindakan, kan, terpisah ataupun terasing. Sekarang ini kita bergabung. Jadi saya percaya bahwa kalau kita bersatu dalam satu isu, maka kita lebih kuat. Kan? Saya difahamkan ada juga aset digital melibatkan 52 aset digital. Yes. Saya tambah lagi tadi, yaitu penglibatan aset digital buat masa ini daripada touch and go. Jadi kita tahu bahwa ada lagi yang lain. Ada yang lain, kita akan from time to time dalam penambahbaikan ini untuk kita gemblingkan mereka untuk dalam satu tindakan inilah. Walaupun kita melihat ada kepakaran setiap agensi, misalnya NFCC, PDRM sudah tentu ada kepakaran tertentu, BNM dalam bidang keuangan, apa lagi added value ataupun nilai tambah yang perlu kita letakkan supaya kita mencapai satu tahap maksima dalam pelindungan mangsa ini? Added value yang perlu di sini ini kita perlu satu organisasi. Sebab dalam keadaan sekarang ini, NSRC ini belum ada satu organisasi. Yaitu kita kena wujudkan satu organisasi yang terancang, yang kekal di dalam NSRC supaya dia boleh menguruskan segala-gala tindakan. Jadi bermakna kita perlukan perjawatan. Nah, karena di negara-negara lain, misal kata di Singapura, dia ada anti-scam center, yang mana dia gabungkan sama seperti yang kita gabungkan ini, tapi telah wujudkan pejawatan-pejawatannya. Jadi kita pun perlukan pejawatan-pejawatan begini, hopefully that diluluskan supaya penambahbaikan pengurusan penyelarasan dapat dilaksanakan dengan begitu efisien. Kalau kita tidak ada pengurusnya di dalam, agak payah sedikit. Tapi percayalah bahwa ini adalah satu permulaan yang bagus, satu usaha kerajaan yang bagus, prihatin kepada rakyat. Yang paling penting ni adalah kita prihatin kepada rakyat. Sebab besok mungkin kita akan berpencen. Besok mungkin kita akan jadi mangsa. Mungkin keluarga kita akan jadi mangsa. Jadi kalau kita tidak gembelingkan hari ini, kita tidak mau berlaku itu pada esoknya, ya kan? Jadi saya mengharapkan supaya
segala-gala yang kita bina ini mendapat sokongan. Tapi yang paling penting ialah kalau kena scam itu cepat-cepat call. Ini yang paling cepat. Ataupun kalau baru mau kena scam, cepat-cepat bagi tahu kita supaya kita boleh buat tracing. Kita dapat maklumat itu dan ada tindakan-tindakan bersepadu yang lain kita boleh lakukan. Ini sebenarnya harapan kita lah. Jadi pihak kerajaan pun begitu committed untuk supaya NSRC ini dapat berkembang, dapat berjalan. Itu sebabnya kita ada kolaborasi di kementerian dan baru-baru ini kita telah pun memberi taklimat kepada Menteri KKD, yaitu Kementerian Komunikasi dan Digital, dan yang berhormat Menteri begitu committed dan akan menyokong 100% untuk kempen-kempen ini. Jadi kempen-kempen pencegahan ini sebagaimana yang saya katakan tadi, bukan terletak di bahu satu agensi, tapi semuanya, termasuklah masyarakat. Sebab kalau tidak, kita tidak jaga sama kita, siapa lagi yang menjaga kita? Kan? Kita sama-sama menjaga. Penting. Ya. Baik Tuan, take home message kepada mereka yang menonton supaya lebih berhati-hati selepas kita tahu apa itu NSRC. Kalau boleh tak perlu telefon lah sebab tak ditipu. Apa pesanannya? Okey, pesanan saya kepada para penonton bahawa sekarang ini kerajaan telah pun announce NSRC ini atau National Scam Response Center dengan kod yang paling senang sebenarnya untuk diingati, yaitu 997. Dan ambillah 997 ini sebagai nombor keramat saudara dan saudari dalam sepanjang perjalanan hidup sehinggalah ke pencen. Ya kan? Kemudian kalau boleh layari kita punya Scam Alert Center di Facebook dan memahami apa benda-benda yang perlu kita buat dan apa benda-benda yang kita jangan buat. Jadi saya suka memberi ini pandangan. Kalau kita berjalan di jalan raya, kita kena hati-hati. Kalau kita melayari internet, sentiasa waspada, be smart, stay alert. Terima kasih. Baik, be smart, stay alert. Ingat 997 untuk anda hubungi sekiranya anda menjadi mangsa penipuan secara dalam talian. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan SSC Victor Sanjas, Timbalan Pengarah Siasatan Jenayah Cyber dan Multimedia Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman. Terima kasih Tuan atas perkongsian. Saya mengharapkan pihak NSRC dapat melakukan tugas yang cukup cemerlang untuk mengurangkan laporan dan juga data-data ini dan serta mengurangkan jumlah kerugian yang berlaku terhadap penipuan secara dalam talian ini. Saya Hafidh Dawson, terima kasih kepada penonton dan salam Malaysia Madani. Jaga diri.